Hai, omatase shimashita. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan chisai, ya, yu, yo. Chisai tu maksudnya kecil, ya. Jadi dia akan kecil. Bila dia kecil dalam satu petak ni kita akan bahagi 4. Kita bayangkan dibahagi 4 dia akan berada di bawah sebelah kiri. So lebih kurang 1/4 ataupun lebih sikit lah daripada saiz dia, but it will be smaller than the usual writing, okey, daripada J yang biasa. Baik, jadi ya yu yok ni biasanya akan digabungkan dengan daripada yang baris I. Okey, maknanya dari ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Bila kita gabungkan dengan ya yu yok yang kecil, dia akan terus masuk. Maknanya terus bergabung kiak, kyu, kyok. Kiak ni contoh macam kalau dalam manga dia akan bagi efek orang menjerit kan. Jadi dia kiak macam tu kan. Jadi dia akan tulis kiak. Ya, jadi bunyinya ialah kiak bukannya kia. Ya, jadi kiak, kyu, kyok. Baik. Kemudian shi pula sha, shu, shok. Terus bergabung. Jadi kalau kita type dia akan menjadi SYA. Ya. Jadi SYU, SYO, sha, shu, shok. Cha, chu, chok. Nia, niu, nyok. Hyak, hyu, hyok. Okey. Seterusnya mi, miak, miu, miok. Li, liak, liu, liok. Okey. Jadi ini untuk bunyi bila ini ya daripada I ni sahaja yang boleh digabungkan dengan cisai, ya, yu, yok. Okey. Baik. Yang baris lain ni dia tak jadi ya, dia kena daripada sini juga. Baik. Kemudian satu lagi yang boleh menjadi kecil ialah ce, cisai ce. Tetapi bila cisai ce, dia tidak akan ada bunyi, dia cuma berfungsi. Itu kita akan tengok kemudian. Okey, but make sure bila kita tulis macam ni, dia ialah huruf yang berbeza, jadi dia kena pergi ke petak satu lagi. Ya, ini penting sebab bila kita tulis dalam genko yoshi tu maknanya kertas tulisan dia. Ya, kertas petak-petak tu kalau kita nak berlatih buat karangan ke sakubun kan, sakubun ialah karangan. Jadi satu petak tu satu huruf. Jadi kita tahulah kalau dia macam ni, walaupun bunyi dia akan bergabung menjadi satu, miak, tetapi dia akan menjadi dua petak. Baik, kita tengok contoh-contoh perkataan. Ya, contoh perkataan basic lah. Baik, ini ada 4 ketul. Jadi ada a, i, sa, ce. Macam mana nak bunyikan? Ai, sa, ce. Ai, sa, ce. Ai, sa, ce. Okey, ai, sa, ce. Apa maksud ai, sa, ce? Ai, sa, ce ialah greetings. Okey. Tatoe ba. Itu contoh ne. Nandaro. Konnichiwa, konbanwa, arigato. Okey. Jadi maknanya greetings and language functions. Okey, itu ialah ai, sa, ce. Ya. Kemudian kita ada kalau bunyi dia panjang, ya. O, ka, a, sa, O, ka, a, sa, kita panjangkan aja. Jadi oka-san. Ya, jadi dua harakat lah kiranya. Oka-san. Oka-san. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu boleh jadi 3 bunyi, dia boleh jadi boleh jadi boleh jadi Okey, jadi ini ikut kesesuaian dan keselesaan, ya. Dia boleh jadi oka-san, boleh, tapi jarang orang bunyikan betul-betul oka-san. Biasanya oka-san. Okey, ada ya, jadi oka-san. Oka-san pun sangat jarang. Okay, jadi oka-san biasanya orang akan gunakan yang ng. Oka-san. Yang penting sekarang ni bila dia ada a kat sini di belakang daripada sebab ka bunyinya ka, a daripada ka, agyo kan? Agyo jangan kute. Ka nandaro. Ka maknanya daripada bunyi a lah. Okey, jadi bila dibunyi a ada satu lagi a, kita panjangkan saja. Ya. Kita jangan asingkan dia punya bunyi, kita masukkan dia punya bunyi. Okey, jadi oka-san. Ya, oka-san. Apa oka-san? Oka-san ialah emak, ibu, bonda, umi, mama. Okey, jadi oka-san. Kalau belah Kansai dia akan panggil okang. Okey, itu ikut dialek lah. Baik. Ketiga ialah pun kalau kita panjangkan oto-san. Oto-u-sa. Basically, biasanya, normally, kalau dipanjangkan daripada bunyi u, o, ya, oto-sang, dia akan gunakan u. Okey, jadi oto-sang. Oto-sang. Okey, walaupun bunyinya to, tapi di sini u biasanya.
Ya, jadi otosang ialah ayah. Bapa, abah, ayahanda. Okey, jadi otosang. Ya. Jadi otosang. Kalau kansai otong. Okey, jadi otosang. Kemudian ini biasanya, tetapi kadang-kadang boleh juga ya. Toi tadi otosang. Kat sini toi. Tadi sini u, di sini ialah o. Okey. Boleh juga tetapi tak banyak perkataan. Jadi toi ialah jauh. Maksudnya jauh. Toi. Di sini digunakan kepanjangan, untuk memanjangkan digunakan o. Di sini digunakan u. Ya. Ini pun kena tengok, kalau biasa tengok perkataan kita akan tahulah. Tetapi biasanya toi sebab dia ada dia punya kanji. Jadi biasanya orang akan tulis gunakan kanji lah. Cuma bila kita tulis dalam hiragana, atau kalau kita letakkan furigana di atas atau di tepi atau di bawah kanji yang ditulis, kita akan gunakan o. Toi. Ya, toi ialah jauh. Baik. Contoh lain ialah untuk kepanjangannya. Sekarang ni saya nak tunjukkan contoh-contoh huruf atau bunyi yang dipanjangkan. Sensei. Sensei. Okey. Sensei. Sensei. Bukannya sensei, tapi sensei. Sensei. Kita panjangkan. That's why kadang-kadang kita akan tengok ada orang akan tulis sensei macam tu. Okey. Atau ada juga yang akan tulis nandaru. Sensei ni biasalah. Okey, sensei. Atau mungkin akan tulis begini. Sensei dipanjangkan. Okey. Sama juga dengan bila orang tulis okasang. Okey. O-ka-a-sang. Sebab dia nak tunjukkan ada, ini dari segi satu persatu dia punya huruf. Ada juga akan tulis sebagai O-ka, dia panjangkan. Sang. Okey. O-ka-sang. Begitu juga dengan oto-sang. Kadang-kadang dia tulis, okey, oto-sang. Dia akan gunakan u di sini sebab ini ialah hurufnya, oto-sang. Okey, tapi jangan terikut oto-u-sang. Panjangkan saja oto-sang. Kadang-kadang juga akan ditulis oto-sang. Okey, diberi tanda panjang ke atas. Okey, tanda panjang ke atas. Oka-sang, oto-sang, sensei. Okey, sensei. Baik, ini untuk bunyi. Sekarang ni, bunyi seterusnya ialah konnichiwa. Okey. Konnichiwa. Okey, nampak tak? Wa di sini ialah huruf H. Ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Di sini ialah N, bunyi betul-betul N. Konnichiwa. Okey. Ingat, ini ialah special. Ada penerangan dia. Boleh cari kenapa digunakan H untuk ini, walaupun dia sebenarnya bukan partikel, tetapi asal usulnya dia seperti partikel. That's why, sebab itulah digunakan H. Okey, tetapi bunyinya ialah wa. Jadi, konnichiwa. Jadi, bila kita tulis konnichiwa. Kadang-kadang, sebab itulah kadang-kadang ada setengah buku akan tulis konnichiha. Okey. Sebab digunakan hurufnya, tetapi tak berapa sesuai untuk mereka yang nak belajar sebutan lah. Okey, kena berhati-hati. Tidaklah betul salah, macam nak cakap. Tidaklah salah, tetapi tidak berapa sesuai. Ikut kesesuaian lah siapa yang nak belajar. Okey, jadi sebab tu kena faham. Ya. Jadi sekarang ni, konbanwa pula. Konbanwa. Sama juga dengan konnichiwa tadi. Dia punya hujungnya ialah wa. Ya, digunakan huruf H, tetapi dia punya bunyi ialah seperti partikel, iaitu wa. Kemudian H di sini dibagi ten-ten, dibagi dakuten, colet 2, ten-ten, okey, yang akan membawa bunyi b, ba. Okey, H menjadi ba. Konbanwa. Baik, di sini dia akan jadi dua bunyi. Di sini, dua-dua, dia punya, ini tiga ni semua bentuk yang sama, tetapi semua bunyi yang berbeza. Di sini kon. Konnichiwa. Di sini ialah kom, bang, wa. Jadi bila kita tulis, dia akan jadi seperti kom. Ya. Bang. Wa. Ya Allah buruk tulisan. Kom, bang, wa. Okey.
konbanwa. Dia sebenarnya sama je macam kalau kita mengaji kan. Jadi bila macam nun mati bertemu ba tu automatik akan jadi macam dengung kan. Jadi macam konbanwa. Sebab kalau kita sebut konbanwa kan sangat kaku dan sangat tak selesa kan. Konbanwa tak ada. Jadi konbanwa. Okey, jadi orang akan sebut begitu. Baik. Jadi untuk next lesson saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan cisai se. Okey, contoh ippai. Contohnya. Hai, じゃあね。またね。頑張ってください。